Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam bulan yang mulia ini, bulan Syawal, bulan yang disebut bukan setakat Idul Fitri, dikatakan Aisyah menjadikan bulan Syawal ialah bulan paling baik untuk berkahwin. Berita baik. Aisyah menggalakkan wanita-wanita pada hari tersebut di zamannya berkahwin pada bulan Syawal. Jadi siapa dapat ada hajat ni bulan ni sempurnakanlah, sempurnakan tuan. Aisyah kata Rasulullah mengahwiniku pada bulan Syawal dan membina rumah tanggaku pada bulan Syawal, maka dijadikan Syawal sebagai bulan berkahwin. Kita bulan bagi beras saja kepada orang miskin kita. Jangan pergi hantar beras ke rumah janda itu saja. Kita berilah maharnya sekali. Bila dah beri mahar, tak perlu lagi beri sumbangan, dia akan memberi nafkah. Kan itu lebih besar kan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebab ni berita-berita yang jarang orang tahu. Muslimat tak pernah tahu kan cerita ni. Saya yakin muslimat tak tahu. Aisyah ni ikon lah. Aisyah antara isteri Nabi yang mengumpul hadis, beribu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi cerita-cerita gini jarang orang ambil tahu, betul tak? Jarang kita hadirin dikasihi Allah SWT. Satu tahun saya pergi sembahyang tarawih, untuk imam baca ayat di penghujung surah An-Nisa dalam rakaat tarawihnya sebelum apa panggil ni, rakaat keempat untuk beristirahat. Jadi tengah surah An-Nisa itu ada satu ayat. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Ini ayat surah An-Nisa. Ayat 129. Jadi saya pemulalah tazkirah. Saya kata barangkali malam ni muslimat paling happy sekali sembahyang tarawih. Tiba-tiba tak ada reaksi. Ya. Jadi bila tak ada reaksi, saya berceritalah, confirm lah sembahyang tadi tak ada siapa pun faham. Ya, confirm lah. Sebab saya kata imam tutup rakaat keempat tadi dengan ayat Allah memberitahu walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kamu tidak mampu untuk memberi keadilan antara isteri-isteri kamu. Jadi ayat ni macam anti poligami. Betul kan? Sekali faham, boleh faham tak? Allah kata walau harastum, sekalipun kamu berusaha bersungguh-sungguh tak akan boleh nak buat adil antara isteri-isteri ni. Tiba-tiba senyum semua. Bila terjemah senyum tuan-tuan. Baru faham sembahyang tarawih tadi seolah-olah membela kaum Hawa. Ya tuan-tuan. Ini muslimat. Rupanya muslimat jangan baca Quran untuk faham. Muslimat baca Quran untuk khatam. Khatam fi jariah muslimat untuk faham dah. Ya. Duk tengah suka-suka molek, siapa kata, tapi Allah juga nak beritahu memang lagu tu sifat perempuan, jadi nak kahwin je lah. Boleh faham tak?
Allah nak raya. Kalau nak satukan hati perempuan takkan. Jadi fahamnya pun dah nikah lah, nak nikah lah. Boleh faham ni? Lalu baca beberapa hadis tentang Nabi cerita berkaitan dengan perasaan ni. Tiba-tiba dia dia tak disuka dah lah, diam balik. Ini masalah kat kita ni. Dengan ayat Quran jadi emosi pula. Itu dah bahaya. Habis terawih saya nak balik, ada orang tahan kat luar. Saya ingat aku nak marah. Tak, terima kasih, lama saya cari dalil ni. Dia kata lama dia cari dalil ni. Malam ni baru jumpa. Kali pertama saya dapat kuliah, orang mengucap terima kasih. Sepanjang lebih kurang 10 tahun mengajar, tak pernah orang ucap terima kasih. Malah tu orang tunggu luar ucap terima kasih. Barangkali dia nikah dua tu. Saya tak tahu lah. Dia lepas terima kasih dia lari tu. Dengan girang mukanya. Ini kisah benar tuan-tuan, dekat Puchong. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara berita-berita yang jarang kita dengar. Bulan Syawal rupanya ada kempen zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah jadikan bulan paling baik untuk melangsungkan perkahwinan. Baik, tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Bulan Ramadan baru ni kita tadabbur ayat daripada surah apa dah ni? Ali Imran, kalau tuan-tuan masih ingatlah. Dan saya harap hak ni hak ada lah malam tu tidak. Hak ramai-ramai tu macam confirm dah ada. Ramai-ramai tu nak lagu mana dah kan. Itulah keadaan kita. Di mana dalam surah Ali Imran yang kita muhasabah ayat-ayatnya dalam tazkirah Ramadan yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kita untuk memburu keampunan dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkata pada ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard was-samawati wal ard, kata Allah, berlombalah kamu untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan berlombalah kamu untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Luasnya, yakni luasnya syurga itu seluas langit dan bumi. Sebagaimana kita tengok hari ini, kata Allah seluas langit dan bumi. Dalam hadis kita dah belajar Rasulullah kita ni, bagaimana keadaan ahli neraka bila disumbat dalam neraka, dipijak mereka itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi sendak neraka. Tapi bila dimasukkan seorang ke dalam surga, dilapangkan selapang-lapangnya. Itu suasana di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sebut ayat ni seluas langit dan bumi. Kita pun tak tahu mana penghujung langit dan bumi. Betul tak? Yang kita nampak memang luas sungguh. Kalau ada manusia hari ni pun tak pernah lagi penuh bumi ni, kan? Tak pernah lagi, tak sendak lagi. Apa ni? Subhan Bistari ni tak jam. Betul tak? Jam kereta tu lain lah, sebab traffic light. Jam orang tak berlaku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, uiddat lil muttaqin, surga itu aku sediakan kepada orang-orang bertakwa. Di mana ayat yang sebelumnya Allah mengingatkan, kita baca hari itu, Allah Ta'ala berkata tentang jangan kamu mencari neraka, sebab neraka itu dijanjikan kepada orang kafir. Nampak tak? Allah kata kejarlah syurga, sebab syurga aku siap pada orang bertakwa. Ayat sebelum Allah kata wattaqun nar, sebaliknya takutlah kepada neraka, sebab uiddat allati uiddat lil kafirin, kerana neraka tu aku persiap untuk orang kafir. Kan? Kecuali ada usrah dalam internet oleh seorang ustaz yang mengajar surah ni juga dulu, long time ago. Dia kata semua ahli neraka akhirnya masuk syurga walaupun dia kafir, sebab neraka itu makhluk, dia tidak kekal. Ya kita jemaah tu.
Dia tu sebab neraka tu makhluk. Yang kekal hanyalah Allah. Jadi kalau neraka tu makhluk, berarti tak kekal. Jadi bila tak kekal, akhirnya orang akan keluar neraka. Soalnya Allah kata neraka tu aku buat untuk kekal. Boleh faham tak? Boleh ya? Syurga tu Allah buat untuk kekal. Neraka Allah buat untuk kekal. Tiba-tiba dia kata neraka ni makhluk. Jadi makhluk tak kekal. Maka orang kafir akhirnya masuk syurga. Syurga. Hak ada dalam hadis, seorang melakukan dosa, bukan kafir. Sebesar mana dosa dia buat, bila tamat hukumannya, Allah memasuknya ke dalam syurga. Itu pun ada juga orang beriman yang buat dosa, Allah kata khalidina fiha. Apa dia? Antaranya dosa riba. Bagi dosa riba disebut kekal di dalam neraka jahannam. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan tengok apa maksud khulud itu, kekal. Jadi kita belajar dalam Ramadan hari itu, Allah kata takutlah neraka sebab neraka tak siap untuk orang kafir. Sebaliknya kejarlah syurga dan kejarlah keampunan sebab syurga itu aku sediakan untuk orang bertakwa. Jadi selepas tazkirah yang panjang malam tu, ramai ni je akhirnya tinggal. Kira tiap-tiap malam lah tazkirah kan, bulan Ramadan akhirnya tak terkesan. Jadi kita harap yang kekal ini adalah kerana Allah Ta'ala memberi hidayah yang panjang. Sebab tu kita bila mari kita tengok sahabat-sahabat kita, dari tu kita pernah tengok orang, jiran kita hak ramah ni tak pernah mari, ada bulan puasa gitu. Dan dia pernah dengar tazkirah sepanjang bulan Ramadan, tak mih dia tazkirah. Tapi lepas Ramadan dah biasa, dah tak mari lah, betul tak? Kan orang kan gitu, betul tak? Dah biasa, dah dia pergi, betul kan? Mengapa orang mari bulan puasa? Sebab dah biasa dah bulan puasa dah isu kan? Lepas tu dia mari. Supaya Jumaat dia tak dengar azan pun dia mari isu kan? Betul? Hak mari sore hari Jumaat tu, adakah kerana dia dengar azan? Dah, sebab biasa mari sore hari Jumaat. Sebab tu kalau dia biasa mari makan duduk bawah, dia akan mari makan duduk bawah, qomat boleh naik, betul tak? Tapi hak biasa naik, dia akan naik walaupun dia tidur. Jadi kebiasaan itu maka kita pernah tengok Nabi sebut dalam hadis, kelak pada hari kiamat. Ada ni pun kita belajar dalam surah kita ni. Ketika seorang berada di syurga, lalu dia mencari-cari teman yang pernah dia kenal atas dunia dulu. Teman mana ni? Dia pernah sembahyang sekali, dia pernah belajar sekali. Nabi sebut dalam hadis. Tapi hari itu dia tengok tak ada dalam syurga. Maka dia tanya Allah, mana kawan aku yang seorang? Ini penting. Kalau hari itu kita waliyadzubillah tak ada dalam syurga, kita harap ke orang yang pernah kenal kita ada dalam majlis ilmu, beri syafaat pada hari kiamat. Kalau orang lain yang pernah kita kenal tak ada dalam syurga dan hari itu kita ada, kita tanyalah Allah Ta'ala. Sebab Nabi sebut, menyebabkan dia tanya Tuhan, kawan aku seorang ni tak ada ya Allah, dulu aku pernah semayang dengan dia. Sebab tu bila kita mari semayang, orang sebelah-sebelah kita kena cara. Nampak tak? Kena follow up. Kita kadang-kadang tak peduli tu kan, tak peduli. Itu keadaan kita. Lalu Allah memberitahu dia duduk dalam neraka. Mungkin ada dosa yang dia lakukan yang menyebabkan Allah hukum dia. Maka dia minta dengan Allah syafaat, lalu Allah Ta'ala beritahu padanya, pergi panggil dia dalam neraka, lalu dikeluarkan daripada neraka itu. Jadi kita berdoalah pada Allah SWT, kalau hari ini kita terbuat satu dosa dan kita terhumban dalam neraka, biarlah orang yang pernah tengok kita hari ini buat baik, panggil kita kelak pada hari kiamat sehingga dikeluarkan daripada neraka. Bolehkah orang duduk dalam syurga panggil ahli neraka? Surah Al-A'raf menyebut wanada ahlul jannah ahlan nar dan wanada ahlun nar ahlal jannah. Ada ayat dalam surah Al-A'raf, ahli syurga boleh panggil ahli neraka dan ahli neraka boleh panggil ahli syurga.
Salah satu tujuannya ahli neraka nak minta bantuan sebab mereka terlalu berat berada di dalam neraka Jahannam. Tapi hari itu pertolongan tidak dapat pada mereka lagi, waliyadzubillah. Tapi dalam bab lain ada orang yang diberi syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu sebab dia pernah berada dalam majlis ilmu. Ini penting tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita tengok orang yang tak mari itu, tak semari. Ada orang dia tak mari sebab bukan tak semari, dia tak biasa. Ada orang memang tak semari. Ada satu surau dekat Damansara, Bandar Seri Damansara. Dia ni jahat. Bukan jahat curi, jahat report orang mengajar. Ini kisah benar tu. Dia tak suka dengan kuliah, tapi dia suka report kuliah. Siapa peringkat dia sakit, orang taman tu tak pergi ziarah dia. Siapa tahap tu dendam orang. Tapi satu tahun tu sembahyang tarawih, ada seorang sahabat anak dia pergi sampai ke tazkirah. Kebetulan dia start tazkirah, pak cik ni dia tak selesa, jadi nak bangun, nak balik. Elok-elok dia bangun, ustaz tu kata siapa bangun dia setan. Bukan nak kata dia, kebetulan, boleh faham tak? Selisih dia, boleh faham? Elok-elok dia sebut siapa bangun setan. Dia bangun dah, nak keluar, dia dengar siapa bangun setan, dia duduk. Dan rupanya itulah hidayah dia. Sampai kali ni dia kekal di surga. Betul. Dan dia menjadi orang yang follow up pula kuliah. Dulu tukar report. Tengok hidayah Allah mari dalam pelbagai bentuk. Sayyidina Umar dapat hidayah selepas dicerca oleh adiknya, kau najis. Perkataan najis tu bingung Sayyidina Umar fikir, najis kok mana aku ni? Menyebabkan dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala setelah mendengar ayat-ayat daripada surah Taha. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala itu tazkirah kita dalam bulan puasa itu. Maka kita berdoalah lagi kepada Allah, harap ramai-ramai bulan puasa itu jumpa mula surga. Tidak. Dan kalau perlu signboard tu buat lampu, kena buat lampu. Betul. Takut-takut tak nampak lah. Kadang-kadang signboard surga dia punya warna biru. Boleh faham? Orang tak nampak malam. Duduk pula tepi pokok bunga puding. Jadi orang tak nampak lah. Jadi itu pentinglah AJK surga kena bertindak. Kadang-kadang AJK surga musyawarah pening kepala lagu mana nak buat satu pintu yang orang tak boleh nak kopek dah. Berbanding dengan fikir lagu mana nak ajak orang mari belajar lebih ramai lagi. Kadang-kadang berlaku gitu. Betul tak betul? Ni benda tak faham surah ni, betul tak? Memang surah ni ada pintu tebal, betul kan? Cuma nak royak, kadang-kadang siapa tahap tu mikir hanya nak selamatkan duit. Tapi bagaimana hati-hati yang sedang dicuri oleh syaitan minal jinnati wan nas yang mencampurkan was-was ke dalam hati mereka. Ini tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Baik, malam ni penutup cerita puasa kita baru ni, insya-Allah. Bulan depan baru kita sambung kitab kita berkenaan dengan beriman kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam yang kita baru baca pengenalan nama nabi-nabi berdasarkan ayat Al-Quran Al-Karim. 25 nabi yang disebut oleh Allah di dalam Quran dan pemilihan nabi-nabi. Kita dah sampai situ dah. Lepas ni kita akan tengok mukjizat dan seumpamanya. Baik. Malam ni rentetan daripada ayat surah Ali Imran 133 tadi di dalam surah yang berikutnya ayat 122. Mudahan tazkirah malam ni menjadi berita yang paling mengembirakan kita. Ada orang tarawih dia tak mari. Dia mari pun 4 jam. Tapi gaya dia sungguh. Betul tak? Gaya dia sungguh tuan-tuan. Dia iklan dah. Rumah terbuka saya, jangan lupa mari ya. Bila tu? Tengah Syawal. Bapa dia sungguh sangat. Siapa dia buat raya berganda. Tarawih 4 rakaat. 4 rakaat balik. 4 rakaat bukan sunnah. Kalau ikut Ustaz Zamihan 8 rakaat pun bukan tarawih. Kalau 4 rakaat mampu kan? Tidak. Kan Ustaz Zamihan kata siapa semaya 8 rakaat sia-sia. Kerana tarawih itu lafaz dia plural, jamak. Boleh faham? Kalau
Nabi kata arba'ah. Pak kata Ustaz Zamihan. Boleh faham tak? Pak berti. Jadi kalau 8 baru 2 kali berti. 2 bukan lafaz plural dalam bahasa Arab. Boleh faham tak? 2 tu masna. Dia ada Arab ni 1, 2, kemudian banyak. Boleh faham? 3 ke atas banyak. Kata Ustaz Zamihan, kalau semaya 8 baru 2 berti. Bila 2 berti bukan tarawih. Boleh faham tak? Tarawih sekurang-kurangnya kena 3 kali berti. Maka sebab tu kena sembahyang 20. Faham? Lalu dia buat statement, siapa sembahyang 8 maka dia bukan melakukan tarawih. Kalau 8 bukan tarawih, hak 4. Pak tak lagi. Hak 4 kelik tu bodoh tu. Dia dengan tu berdasarkan hujah Ustaz Zamihan lah. Boleh faham? Ni hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau fikir pada tazkirah itu mati kira hak sembahyang 4 sia-sia. Tidak. Tapi gaya dia lebih. Hak tak mari tarawih langsung lagi hebat gaya. Tengok. Songkok sampai 8 inci tinggi. Buat gaya sungguh dia. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selfie bubuh dalam Facebook 20 jam berbaloi. Apa dia tu? Duduk kat highway 20 jam. Ada jumpa kat Puncak Alam semalam 20 jam dia klik gitu. Balik Kelantan 20 jam, Bangor 20 jam, balik kampung 20 jam. Tazkirah sejam tak tahan dah. Sejam je jeng, betul tak? Tu pun bukan jeng tak panas apa tak panas, tempat kondusif molek. Boleh faham? Tak tahan tuan. Dia balik 20 jam Bangor dia suka buku Facebook. Kan? Tunjuk gambar anak beranak muka girang 20 jam. Sejam kat surau muka gelisah. Betul tak? Handset tak selfie tapi dia atas mesej, betul kan? Itu yang mesej kantor tu. Ustaznya lambatlah habis. Ustaz dalam grup tu juga. Kan dah kantor. Ni tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Taala. Maka malam ni insya-Allah ayat ni menjadi berita gembira bagi kita. Ayat apa? Dengan molek hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu surah Ali Imran, surah sebelum. Ingat ya baca Ali Imran, jangan baca Al Imran. Salah. Ali itu dia bukan alif lam ma'rifah. Dia bukan menunjukkan alif lam yang menandakan isim. Ali itu ada bagi atas tu, dia ada makna dia khusus iaitu keluarga. Ali Imran iaitu cerita tentang keluarga Imran. Sebab ramai orang baca Al-Imran. Tak sama sebab dia baca Al-Baqarah. Boleh faham ya? Maka dia pun sama Al-Imran. Salah. Al-Baqarah memang nama lembu tu. Al-Baqarah. Ali Imran, keluarga Imran. Ali itu keluarga. Boleh ya? Baik. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, macam disebut min ali Yaqub. Kan? Dari keluarga ya Yaqub. Dalam surah Al-Imran ayat 133 kita baca dah tadi, kan? Allah suruh kejar surga dan Allah suruh kejar keampunan. Sebab Allah itu kita pun baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Apakah lah ni kita taksir? Tu pelik tu. Hari tu kita minta sungguh-sungguh tiap-tiap malam Allahumma innaka afuwun karim. Nabi tak pernah sebut karim. Dalam lafaz hadis itu Nabi hanya kata Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kita Melayu ni tambah pula. Afuwun karimun. Boleh jadi sebab kita dosa banyak lagi, betul tak? Jadi kita puja lagi Allah Taala. Ada setengah tempat segi dia tambah pula belakang. Kan? Anta arhamur rahimin. Makna nak raya Allah tu baik sungguh. Tapi mengapa sekarang dah tak sebut dalam mulut? Malam kemarin saya tanya di satu malam, saya tanya di surau, sebab apa dah tak baca doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna? Sebab tak baca. Ngerti iman tak boleh jawab. Sebab kita trend tu kan. Itu bulan puasa. Orang baca kita. Ni bulan Syawal. Tak baca gitu dah. Betul tak? Lah ni baca doa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Dah makan banyak tu kan. Kuliah lewat sikit kalau malam minggu sekarang ni tak boleh. Sebab apa? Rumah terbuka tak habis lagi. Ya. Baik. Hadirin dikasihi Allah. Jadi sekarang ayat 122 surah An-Nisa, surah yang berikutnya. Selepas daripada Ali Imran,
Yang mudah nak ingat 133, 122. Allah kata apa? Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Dengar molek ya. Ayat atas tadi sanudkhiluhum. Allah sebut tentang apa akan dia buat. Kami akan memasukkan mereka ke dalam surga. Kita dengar perkataan dulu. Siapa kata? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kerajaan mengumumkan kerajaan akan mengagihkan bering, orang percaya tak? Orang percaya, betul kan? Menyebabkan dia suka puasa ni, alhamdulillah, sebelum raya dapat bering. Sekarang Allah Ta'ala berkata, kami akan memasukkan mereka ke dalam surga. Kata-kata siapa lebih yakin dan lebih benar? Confirm Allah tu tak? Tapi hak Allah ni jarang orang senyum. Betul kan? Baca sinar harian, ayatnya bukan mutasyabihat, menteri umum hari tu kan? Dalam sahabat, kerajaan akan mengagihkan bering sebelum hari lebaran. Dia baca sinar tu senyum tuan-tuan. Sebab apa? Itu dipanggil tabsyir, berita gembira. Pada banyak kali dah kena tipu. Betul dah. Jalan tu tak siap lagi, jambatan tu tak siap lagi. Boleh faham ya? Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan Allah Taala dia tak senyum. Dia baca surah ni. Saya yakin siapa khatam Quran jumpa ayat ni baru ni. Betul tak? Dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala selama 30 malam baru ni saya pergi jalan setiap surah, takdirnya kena semua tu imam baca ayat-ayat berkata apa. Jadi soalan malam ni semayang sini tu imam baca dalam surah ni, malam esok di semayang tempat ni macam tu imam tu pakat dah. Boleh faham tak? Dia baca surah lain tapi munasabah ayat masih berurutan. Macam Ali Imran hari tu saya semayang kada silap di Meru. Boleh faham? Saya pergi surah lain di Alam Budiman, tu imam baca ayat ni. Jadi ayat itu berkait antara satu sama lain. Kita mengajar, alhamdulillah saya reti sikit bahasa Arab jadi faham. Boleh faham tak? Tapi makmum ramai-ramai tak faham lah, betul tak? Maka sebab tu malam ni saya ambil kesempatan untuk tutup kuliah tu. Nak rakyat kita semua, rupanya sepanjang Ramadan ni ada beberapa malam semayang kita tu penuh dengan berita gembira tapi tak dengar. Tak faham, menyebabkan kita semayang seolah-olah tension. Perhati, boleh jadi saya, boleh jadi kita semua. Boleh ke semayang senyum. Tengok gaya takbir tak senyum tu dah. Allah. Dengan maaf lah, kalau hak surah semayang 20, ramai mana makmum lepas 8 rakaat dia bangun lagi, tapi dia semayang 1 rakaat rakaat yang pertama percuma. Sebab apa? Dia takbir ketika tu imam takbir rakaat. Faham tak? Berarti dia dah carry 1 rakaat. Betul kan? Dia hanya semayang 1 rakaat, dia dapat cuma 1 rakaat sebanyak 13 rakaat. Boleh faham ni? Hak belakang tu serakaat. Tu imam waladhdallin dia duk baca mesej ni. Boleh faham? Tu imam dah wawajada qadallam dia berbangun, betul tak? Dia cari saf. Tu imam Allahu akbar nak rakaat, dia buat Allahu akbar bersama imam pada rakaat yang pertama. Di kesempatan rukuk maka dapatlah 1 rakaat. Berarti dia semayang per rakaat.
Satu dapat, satu percuma. Sebab apa ni? Tabiat di pasar raya. Tak boleh puasa orang suka pergi pasar raya kan, beli balang satu cuma satu. Lepas dah, maka dia buat dalam sembahyang. Ramai tuan-tuan. Saya tanya di sebuah surau, mula-mula saya acah-acah, rupanya mengaku belaka. Mengaku. Ramai-ramai ni ramai tak buat. Yo, ramai rupanya surau tu jenis sembahyang lagu tu. Sebab apa? Tak tahan nak habis 8 rakaat dan 20 rakaat tu bersama imam. Ni bahaya. Kalau gitu semayang itu bukan semayang. Kerana semayang itu ialah rasa ta'abbudi, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi bila dengar budak nangis, Nabi menyegerakan berhenti solat sebab bimbang terganggu hubungan manusia dengan Allah taala. Boleh faham tak? Kalau tak dengar, seperti biasa. Nabi menyempurnakan solat. Semayang kita kadang-kadang tak sempurna. Sebab tu kalau tuan-tuan perhati baca buku tentang fiqh Islam ni bab solat. Nabi solatnya panjang dan sempurna. Boleh faham ya? Dan wiridnya pendek. Boleh kita hari ni semayang pendek, wirid panjang. Betul? Kat saya wahdu. Kena tanya tu dah takut was-was lah. Mengapa semayang kita pendek, wirid kita panjang? Sedangkan sebaik-baik masa seorang hamba dengan Allah ialah solat. Allah kata ke Nabi Isa dalam surah Taha, wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Maka ulama kata sebaik-baik ingat pada Allah ialah dalam keadaan solat. Kita tak semayang kita pendek, zikir kita panjang, betul tak? Panjang bukan sebab tadabbur, panjang tu sebab banyak sebut. Nak kira sebut laju, betul tak? Ilahana ya Rabbana subhanallah, subhanallah. Maka kerak tu dah berambat kan. Malaikat dengar juga apa dia kata. Macam tu. Malaikat faham kalimah pertama ya, subhanallah. Boleh faham? Dan kalimah yang ke-33 tengah tak faham. Apa dah? Tengah faham. Kena Jawa pula lagi jeng. Saya pergi tahlil kapur dengan Jawa. Tua saya Jawa. Kan? Dekat Surabaya. Meleleh air mata saya suka. Nak boleh ke Perabi. Ya, dah lah buat tahlil dalam keadaan jahil. Baca tak betul tuan-tuan. Macam itu. Suka, saya suka. Seorang dia duduk belakang tu. Habis tahlil, bahan rokok belakang dengan kata imam. Ni kisah benar tuan-tuan. Kampung Sawah, Sungai Buaya, Banting. Tu imam cucuh budak garam lepas doa. Allahumma fakakallahum minan nar. Wa najatallahum minan nar. Imam tu sebutan. Mak ramai-ramai. Lepas dah. Tengok imam cucuh budak garam. Nasi ambeng belum habis bagi je cucu kuda garam dah tu imam. Ambeng. Bagi ambeng tu imam bahan kuda garam dah. Dahsyat tuan-tuan. Ini masalah. Baik. Jadi malam ni kita tengok tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita di dalam Quran berita yang mengembirakan kita. Maka nak ingat Tuhan paling baik Allah ajar nabinya Nabi Musa ialah dengan solat. Dan Allah mengajar Nabi kita juga dengan solat. Tapi hari ni sampai saat kita sebaik-baik zikir ialah berzikir, bukan lagi semayang. Boleh faham? Sebab tu ada orang lepas maghrib dia berzikir 10,000 kali. Kita pun tanya, Ji minta maaf lah nak tanya ni, Haji panjang semua zikir. Saya amal 10,000 sebab murah rezeki. Betul Haji nega, dah. Kerja, dah. Tolong. Rupanya dia isi barang bering. Dia tunggu bering tu, lepas tu dia zikir 10,000 kali. Berganda tak bering tu? Tak berganda. JKK pula tahu. Anak dia AJK. Boleh faham? Pertubuhan parti lain. Terus tak dapat. Ambil ke? Dia duduk menyumpah-nyumpah. Bapa tak dapat bering. Sedangkan dia dah berdoa. Tak betul. Rezeki ni tak doa pun kalau dia cari dia dapat. Sebab tu Cina keling tu kaya. Sebab apa? Dia cari. Tak berasa rezeki kan tuan-tuan. Kita mayang ajak murah rezeki. Tak kaya-kaya. Keling tu Cina dia depan takkan. Hayah. Kaya. Sebab apa?
Dia tak ada beda langsung pegang colok, betul tak? Cucu hayah tak kau bodoh, tak kau tu tengok. Kan? Tapi kaya dia sebab dia bekerja dan mencari rezeki. Ya, kampung Melayu Subang tu ada satu kedai Cina, tak kau dia nama Haji Ali. Masuk kedai dia tengok tak kau ada tulis Haji Ali. Tak kau Melayu rupanya. Gitu kan. Ada satu kedai kat Anelok dia tu. Allah. Saya cari jawapan tu lama. Satu hari dengar dia item ada selak Islam itu indah tu. Cina profesor tu beritahu. Dia kata salah satu tokoh yang masyhur di Malaysia ialah Haji Ali. Itu bit cerita tu. Sebab apa? Sejarahnya Cina mari Malaysia dulu dibantu oleh seorang Melayu namanya Haji Ali. Jadi Cina ni rasa terima kasih angkat dia jadi tokoh. Banyaknya Haji Ali berat kena hisap esok di akhirat. Jadi tokoh Cina ada tu kat kampung Melayu sebab dana tu. Kedai, ada satu kedai Cina tu, tokoh dia Haji Ali. Dahsyat. Berat Haji Ali saya nak jawab susah. Dah Cina semua dia Haji Ali. Kat Cina kan ada semua nenek moyang. Yang orang-orang yang dia ni ada dia kasih oleh Allah. Tapi dengan dia buat gitu dia kaya. Kita maya ajak lagi malam raya pun ni semayang tasbih dalam doa minta panjang umur dan tambah rezeki. Allah beritahu dalam hadis sahih Nabi SAW, nyawa manusia telah tetap. Boleh faham? Nyawa manusia ni telah tetap. Tapi kita ni pula hari-hari duk minta panjang umur lah ya Allah. Tidak. Panjang umur ya Allah. Apa maksud? Orang sufi kata orang lagu ni seolah-olah menuduh Allah itu tak tahu. Mau dahsyat tu. Orang ngaji ilmu hakikat kata siapa doa tambah umur dan panjang umur dia sedang memfitnah Allah Subhanahu Wa Taala. Jeng tu kita dengar tu dah. Jeng. Apa kita minta panjang umur? Dalam Quran Allah sebut bila kita tidur berarti Allah memendekkan usia. Huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum fin-nahar. Baca ayat tu sampai jumpa ayat Allah kata dan bila dia bangun esok untuk apa? Liyuqda ajalim musamma. Allah kata apabila masuk waktu malam Allah mematikan seseorang, yakni tidur. Mati bukan makna mati habis nyawa sini. Mati dengan makna tidur. Yatawaffakum, dialah Allah yang mematikan kamu pada waktu malam. Apa maksud? Tidur. Sebab tu bila tidur Nabi ajar doa mati bukan doa tidur. Ramai orang kata baca doa tidur. Salah benar. Doa tu bahasa doa mati. Betul tak? Bismikallahumma ahya wa amut. Bangun. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Rasa tak doa kita tu? Bila bangun, segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku. Tak ada doa segala puji bagi Allah yang mengejutkan aku setelah menidurkan aku. Ada tak? Ada doa kita menghidupkan selepas mematikan. Jadi sebab tu ulama sepakat tidur ialah sebahagian daripada mati. Faham? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Maka kata Allah, bila dia bangun pagi esok untuk apa? Liyuqda ajalim musamma, supaya dia menyempurnakan baki usia dia ke satu tempoh. Berarti tidur memendekkan usia. Faham? Statement Quran. Tapi kita berdoa, ya Allah panjangkanlah usiaku. Untuk apa lagi? Jadi ada satu aliran dalam Islam ni, dia kata dalam bab ni orang ni tidak berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah dah menentukan qadar usia kita. Jadi janganlah minta panjang umur lagi. Nampak tak? Kan? Tapi orang jawablah minta panjang umur bukan sebab minta nak panjang umur, betul tak? Nak berkat dan seumpamanya. Tapi soalnya minta panjang umur. Sebab kuliah sejam dah tidur dah. Bukan ke sini lah, ke tempat lain. Kan? Allah dah beri celik elok-elok, boleh faham tak? Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah kuliah pun tidur. Kan? Jadi siapa tidur dalam kuliah lagi pendek usia dia. Dah tidur memendekkan usia, apa tidur dia pendeklah usia dia. Kan? Baik. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu Allah kata berita sangat menggembirakan ni, walladzina amanu wa amilus solihat,
sesungguhnya orang-orang yang telah beriman wa amilus solihat dan telah melakukan amalan soleh. Untuk kita refer pada Ramadan kita baru ni, puasa amalan soleh dah. Soleh. Boleh faham ya? Tarawih, sedekah, apa lagi nak? Haji Z pergi bagi bantuan rumah orang lain. Betul tak? Ada Haji Z pergi. Dapat orang bagi zakat ke, infak ke, beras, gula, minyak, dia bagi cari orang miskin. Haji Z sampai lambat. Tadi kita bincang, jangan beri beras saja, kerana bulan Syawal adalah bulan berkahwin. Hak mari lambat-lambat ni, Aisyah jadikan bulan Syawal bulan kahwin, tuan-tuan. Hak kita tak tahu lagi tu dah. Kan? Jadi ulang sekali lagi, jangan beri beras pada janda saja, beri mahal sekali. Kan? Beri mahal sekali. Saya yakin barangkali lah kalau beri itu dah, beras ni bukan saja saja ni, lepas ada ni pinangan, agak-agak dia tolak ke tak? Cuba terang sekali, tapi cek sebelah dulu lah. Kan? Cek sebelah dulu. 2 hari lepas ada seorang jumpa saya, dia pun tunjuk mesej isteri dia kepada seorang sahabat dia. Sudah. Kan? Apa mesej tu bunyi? Dan dia mari dia kata pening. Pening kepala saya ni, pening serabut fikir. Apa pula? Dia pun tunjuk mesej. Bini dia hantar mesej kepada sahabat dia. Dia kata, "Akhi, nama sekian-sekian, boleh tak? Boleh ke tak carikan seorang lagi isteri kepada suami saya?" Sudah. Bini hantar mesej ke kawan, minta tolong cari seorang lagi isteri ke suami dia. Boleh faham? Suami bila dapat mesej ni, kawan dia return mesej, forward mesej tu dia balik, bingung dia tu dah. Ada orang doa siap pergi cari tok guru doa biar boleh menikah senyap-senyap. Betul tak? Hak ni bini pula atas mesej ke orang minta recommend mana-mana perempuan baik untuk suami. Bingung pula dia. Dia juga presenter. Kalulah bini kita lagi tu. Ada kalulah bini kita lagi tu. Ni kisah senang tu. Jumpa saya ni tanya tapal. Serabut lagu mana. Bini beri lesen dia pula serabut kepala. Ada juga orang lagi tu. Ni hak serabut kepala, serabut sungguh ni, betul tak? Jenis tak lepas-lepas dia tak lulu. Kan? Sinar harian 2 hari lepas, Kerajaan Kelantan akan memberi imbuhan kepada siapa yang berkahwin secara poligami secara terbuka. Boleh faham tak? Siapa nikah secara terang-terang poligami, Kerajaan Kelantan akan beri elang secara bulanan. Siapa nak, bolehlah sekarang ni berdaftar. Haji Z boleh sebab dia warga Kelantan. Nombor 3 Abang Fauzi pun boleh juga. Kawasan 3 belakang ni. Boleh faham ya? Kerajaan Kelantan beri imbuhan sekarang. Baik. Siapa nak boleh try. Baik, hadirin dikasihi dengan melakukan amalan soleh selepas daripada beriman. Sedekah kita, puasa kita, qiyamul kita, tarawih kita, apa lagi yang kita sebut dalam bulan Ramadan baru ni, macam-macam ibadat kita buat, sama ada khusus dengan makna sembahyang, khusus dengan makna puasa, ataupun kita berjiran, kita bersahabat, kita beri kemus butir bulan puasa apa ni pada orang boleh faham ya, yang berhajat. Maka kata Allah dalam ayat ni, sanudkhiluhum jannat, kami akan memasukkannya ke dalam syurga. Setara mana kita dengar ayat ni, tuan-tuan? Bukan wakil ayat ni, Allah beritahu. Bila sebuah parti politik mengemukakan manifesto, ramai orang berharap. Betul tak? Pada manifesto ni, satu benda yang pasti ke baru sesuatu yang dirancang. Faham ya? Contoh, tuan-tuan, peliknya manusia ni. Dalam satu kajian oleh Universiti Melaya, profesor-profesor yang pakar dalam bidang sains politik telah mengeluarkan satu indeks sokongan orang ramai, khususnya di Selangor, terhadap sebuah parti politik namanya PAN. Boleh faham ya? Hanya sehingga kali ini hanya 2%. 2% ni kalau masuk pilihan raya, menang ke kalah? 2% menang ke kalah? Kalah. Boleh faham tak? Ni orang sains politik ni daripada Universiti Melaya, dia bergabung beberapa orang profesor, dia buat kajian secara orang panggil cari responden.
maka didapati hanya ada 2% sahaja sokongan terhadap PAN. Berarti kalau pilihan raya confirm kalah lah. Boleh faham ya? Bila confirm kalah, boleh jadi kerajaan tak? Tak. Tapi ramai mana orang yakin manifesto PAN? Boleh ya? 2%. Tapi dia yakin akan berjaya. Sekarang ni bukan PAN dan bukan UM yang buat kajian. Yang sebut ni ialah Allahu Azza wa Jalla. Tak ada saya nak ada tengok bazar tu. Kau boleh jadi kita dah terbiasa dengan budaya manifesto. Sehingga bila Allah janji pun, janji wakil rakyat tu. Allah janji ni, Allah kata apa? Sanudkhiluhum, perbuatan Allah. Allah kata, orang yang lagu tu, aku akan masukkan mereka ke dalam syurga. Allah, dahsyat. Boleh tak? Ayat yang kemudian sekali Allah kata apa? Faulaika yadkhulunal jannah. Bukan setakat Allah akan masuk, Allah kata dan itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga. Apa maksud ayat ini? Confirm dan pasti akan masuk syurga. Suka hati tak? Dengar ayat ni lebih suka ke? Boleh balik raya pun lebih suka. Sekarang ni kita kena belajar lah. Sebab ada orang dia rela tak terawih 2 malam tu sebab apa? Nak kejar balik kampung. Kawan sendiri dah kena jeng taupah balik awal tau. Dia balik awal. Dia rela tidak bermasyarakat. Dia hidup sini, dia semayang sini, tiba-tiba dia balik semalam raya tempat lain. Boleh faham? Mengapa tak semayang raya sini? Contoh, apa tak semayang raya sini? Lepas semayang raya balik, nak balik lah, betul tak? Nak gimana pun. Sebab kita terlupa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu mana kalau on the way itu kemalangan? Allah sebut dalam surah Yunus tentang dunia ni, kata Allah, ketika dunia ini terhias rapi, wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, maka manusia mula memasang angan-angan, kata Allah, untuk apa? Mengapai dunia tu. Ada orang kan sepanjang bulan puasa tu dia gicak baru kereta dia tukar rim sport, boleh faham tak? Tanya, pasal apa ni? Nak balik raya. Tukar rim sport tu kan. Pergi kat Rawang beratur bulan puasa apa ni. Sebab apa? Dia tukar rim sport. Tukar rim sport. Sebab nak balik raya. Saya pergi sebuah bengkel kereta di Meru, jumpa wakil rakyat seorang. Faham ya? Mula-mula driver dia jumpa, saya tak kenal, tapi dia kenal, ustaz kan. Saya fikir siapa dia pula dia ni. Duduk servis sebuah estima. Jadi siapa? Dia buat tak layan kita, kita tak kenal, tapi dia kenal kita. Dia urus kereta dia, saya urus kereta saya. Duduk sekejap, wakil rakyat mari. Wakil rakyat ni. Dia pun mari. Ustaz, saya sebenarnya bukan sebab pakai kereta ni tak pasal-pasal. Saya tak tanya gapo, tak ada tanya khabar. Dia mari sebut, saya bukan nak tukar kereta sebenarnya, tapi kereta lama dia tak muat. Saya tahu kereta lama dia lebih besar dari kereta tu. Cuma jenamanya kecil. Boleh faham tak? Kereta lama dia lebih luas dengan anaknya berbandingnya estima baru tu. Boleh faham? Tapi dia mari sebut. Sebab apa salah sebut? Nak balik raya. Tengok tuan-tuan. Wakil rakyat pun bersiap juga balik raya. Ni keadaan. Mana kita dah bersiap sebelum raya. Boleh faham? Nak balik raya. Lagu mana kata Allah? Ketika angan-angan kita penuh, nak balik makan topak. Tak boleh cakap dengan Haji Zaid nak cari beledar. Gapai itu Haji nak cari siawa telur. Jalan mah. Orang Kelantan balik boleh jalan mah kan. Suka hati. Lagu mana kalau on the way tu Allah sebut surah Yunus, ataha amruna lailan aw nahar, lalu kami datangkan di tengah-tengah itu bala bencana. Tengah dunia ni indah, kita nak ambil, mari bala, kata Allah. Faja'alnaha hasida,
kami jadikan dunia tu hancur lebu, kata Allah Ta'ala. Ka'allam taghna bil seperti impian semalam sudah tidak ada lagi. Berapa banyak orang yang hilang impian ini, betul tak? Bukan kereta dia acur, 5 orang anak dia mau, isteri dia mau, tinggal seorang, cacat kekal lagu mana? Ya Allah sebut dalam Quran, dalam surah Yunus. Baca ke tuan-tuan ayat 24 dan ayat 25. Maka oleh kerana dunia tu sebegitu, Allah pun lanjut ayat dia 25. Wallahu yad'u ila daris salam. Hei manusia, oleh kerana itulah ragam dunia yang aku buat, maka aku tak nak munduk lama-lama situ. Kenapa topik ni ada dalam surah Yunus? Kerana dulu Nabi ketika diajak orang Mekah buat bodoh ya ke Nabi ni. Bila Nabi sebut tentang syurga, boleh faham ya? Kenapa? Dia biasa tengok dunia ni indah, kata Allah, radu bil hayatid dunya. Dia jadi suka duduk sini. Watma'annu biha, dan dia berasa kondusif. Seronok. Apa kesan dia? La yarjuna liqa'ana. Pada saat itu manusia tak berharap lagi nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita bimbang bila azan dilaungkan kita tak peduli. Salah satu tanda kita tak berharap nak bertemu Allah. Kerana semayang jemaah dan semayang fardu adalah pertemuan secara harian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah sebut Quran, maka manusia itulah dunia. Oleh itu aku nak tinggal dunia yang sebegini. Wallahu yad'u ila daris salam. Maka Allah nak mengajak kamu semua pergi ke syurga, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat dalam surah Yunus. Maka sekarang kita jumpa dalam surah An-Nisa 122 ni, Allah kata maka siapa yang telah berbuat amalan soleh setelah dia beriman, maka kami, yakni Allah, akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Allah tajri min tahtihal anhar. Syurga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah, yang ada satu masa mengalir susu yang sangat lazat, mengalir air arak yang sangat lazat, tidak memabukkan, mengalirkan madu-madu yang sangat menyihatkan. Itu keadaan dalam syurga. Gapa ada sekeliling rumah kita? Tajri min tahtinal anhar, juga mengalir di bawah kami sungai-sungai, tapi namanya longkang. Tidak. Kucing mapuh, anjing mapuh, mayat orang tu, mayat orang ni jumpa. Betul tak betul? Hari-hari dia menyumpah kali majlis apa sabila lah nak baiki pahit, bila nak baiki lokan. Dia boleh reda. Dia boleh tak mari sejik lagi je. Hari-hari dia klik bang lokan busuk. Allah sebut hari ni, bila masuk syurga, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan dia akan kekal di dalamnya abada. Allah taukid berganda-ganda. Allah menguatkan kata-kata kami masuk di dalam syurga, dan dia kekal di dalam syurga abada, buat selama-lamanya. Padahal cukup Allah kata kami masuk di dalam syurga, dah boleh faham tak? Tapi Allah tambah pula dia kekal di dalamnya dan buat selama-lamanya. Nak confirmkan kepada manusia kamu pasti masuk syurga itu. Tapi kita dengan ayat ini seolah-olah manifesto saja. Boleh faham tak? Manifesto menang parti ni dia belum tentu buat. Dia kata kena tunggu mesyuarat penuh kerajaan negeri. Boleh faham? Bila mesyuarat penuh kerajaan umum, kerajaan akan mendahulukan yang ini saja. Tidak saja hak dia duk harap tak dapat. Jadi kerajaan akan lihat keutamaan berdasarkan bajet. Tapi dulu dia yakin dan dia percaya. Sekarang Allah yang menjanjikan syurga. Ini bukan manifesto. Kita beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, hak sebulan-bulan puasa baru ni, dan sehingga ke saat ni kita sedekah lagi sekarang ni, walaupun seria ya, tidak sedekah kepada orang mai raya, betul kan tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Siapa di sedekah ke mak dia pun 10 riyal, tolong sungguh. Budaya siapa raya ni kan. Ni masalah besar hadirin dikasihi Allah Taala. Anak hak naik estima pun boleh seria, hak naik proton aerobik pun boleh seria juga. Kan tak kena tu, betul tak? Sebab hak naik proton itu paras miskin. Betul kan? Hak naik estima layak tak wis sedekah? Tak layak dah, betul tak? Tak layak. Dan kalau nak wis sedekah tak kasi ria. Buat hina budak tu ya. Boleh faham?
Baju raya budak tu 300 setengah. Baju raya dengan seluar raya. Saya jumpa satu orang, anak dia pakai baju raya mahal. Siapa orang pesan ke dia, "Cik, jaga anak ni, nanti kau akan colek." Sebab dia mewah, tuan-tuan. Ni kisah benar ni, orang pesu. Kan? Dia suka memewahkan anak dia. Siapa orang dia pesan ke ayah dia, "Hati-hati dengan anak cik ni, takut orang colek." Sebab tengok mewah tu dah. Padahal pok tak ada duit sekeping pun. Dia suka orang panggil bergaya. Itu keadaan. Tapi duit seria, buat madu muka tu dah. Kan? Sedekah biar kena pada tempatnya, hadiah biar kena pada tempat dia, tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah. Tapi selagi kita faham tu sedekah dia pahala, maka siapa ke saat ni kita buat, Allah kata dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Kena senyum. Apa sahaja tuan-tuan tengok macam confused. Ni Allah janji ni sepatutnya pakai takbir. Boleh faham tak? Sebab apa kita dapat nikmat ni? Kita mari konsisten sampai ke hari ni, dan sampai ke malam ni kita difahamkan Allah berjanji akan memasukkan kita semua ke dalam syurga. Tak suka? Mestilah suka tu dah. Bila suka, ekspresi dia nampak lah. Sahabat bila Nabi cerita tentang syurga, mengalir air mata. Sebab bimbang kalau mereka tak lepas masuk syurga. Allah. Nombor 2, terlalu mengharapkan syurga. Kita dengar syurga, supaya dengar beri. Standard kita, jangan tuan-tuan. Ni syurga ni, kalau tak mampu nangis, suka hatilah. Sebab Allah Ta'ala sambung ayat ni apa dia? Allah kata, wa'dallahi haqqa, janji Allah adalah benar. Ayat yang sama, 122. Allah kata dia akan masuk syurga. Dan habis ayat ni Allah sambung, wa'dallahi haqqa, janji Allah ditepati. Janji wakil ayat dicapati. Panggil tu dah. Bukan ditepati, dicapati. Ayat wak nganyi. Boleh faham ni tuan-tuan? Hadirin dikasihi Allah Taala. Maka Allah kata wa'dallahi haqqa, janji Allah itu benar. Dan habis juga ayat ni Allah sambung, wa man asdaqu minallahi qila, ucapan siapa lebih betul berbanding Allah Subhanahu Wa Taala ketika ia menyampaikan kata-kata. Boleh faham ni? Dia balik kampung dia tahu ni, lalu satu retak Kelantan tergetak. Boleh faham tak? Retak Kelantan ni banyak polemik. Boleh faham tak? Tahu? Jambatan. Kelantan panggil retak. Dia boleh selfie di Facebook. Siap getak wakil rakyat kita bagus sungguh. Padahal berapa tahun nak boleh siap getak. Boleh faham tak ni tuan-tuan? Getak tu siapa janji sepatutnya buat, akhirnya terpaksa kutip derma. Boleh faham? Pihak lain pula buat getak tu. Bukan wakil rakyat tu buat. Orang ramai pula derma wakil rakyat. Dia buat getak tu. Tapi orang masih terima kasih pada wakil rakyat lagi. Maka Allah Ta'ala kata, wa man asdaqu minallahi qila, ucapan siapa lebih betul berbanding Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni ayat Quran malam kita jumpa tuan-tuan pada bulan Syawal yang mulia. Bulan kita tengah suka-suka, boleh faham tak? Maka sekarang berita ni lebih suka daripada jemputan rumah terbuka. Kalulah malam ni ada kenduri lagi, kita pergi kat senyum. Orang tanya, apa salah? Sedap sangat ke sakit? Tak di kuliah dengar Allah kata boleh masuk syurga. Tapi demo berat buat rumah terbuka sedikit tak pergi. Kadang-kadang kena kata tak sekali-sekala, boleh faham? Kena kata tuan-tuan. Rasulullah bila dia masuk masjid, dia tengok sahabat-sahabat dia. Lalu dia dapati ada sahabat tak mari. Apa Nabi buat? Nabi tanya, ke mana orang ini? Tuan-tuan baca surah Al-Hujurat, ada satu kisah. Bila turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, sampai habis ayat tu. Masa kita sikit lagi ni. Ayat ni turun sebab apa? Dulu ada sahabat bertengkar depan Nabi, suara dia kuat. Tapi bila Nabi baca ayat ni, ada seorang sahabat lain yang berasa hati. Nama dia Qais bin Thabit. Apa? Sahabat ni suara dia kuat. Dia kalau cakap dengan Nabi, suara dia kuat. Ibarat pakai hela lah lebih kurang. Tuan-tuan. Jadi orang suara kuat tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah.
Tiba-tiba turun ayat Quran, wahai orang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu di hadapan Nabi. Apa berlaku pada Qais? Dia lari dan mengurung dirinya di dalam rumahnya, sebab di hujung ayat tu Allah kata antahbata a'malukum, perbuatan itu menyebabkan Allah menggugurkan semua pahala-pahala yang telah kamu buat sebelum pada ini. Boleh faham? Tak hormat Nabi ni dosa dia besar. Kes dia rasa Allah sedang menghukumnya dan dia rasa dia akan dihumban dalam neraka. Dia kurung dirinya menangis terisak-isak tak berhenti kerana terlalu takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rajin ke gitu? Tidak. Lepas kuliah tentang haramnya rokok atau makruh tahrimnya rokok, isap rokok tangga surah juga selakat sungguh. Dia pun mari kat saya tuan-tuan. Dia mari. Ustaz tahu tak sebab apa kambing tak isap rokok? Dia tanya. Saya dalam hati celaka dia ni. Saya pun dia semalah jawab tahu dah dia nak sepelek panggil. Lepas dah jawab bodoh itu dia berkata sebab kambing tak tahu rokok tu sedap sah. Kalau kambing tahu rokok sedap dengan kambing merokok ke saya saja. Celaka sungguh. Dalam ramai-ramai jemaah tu dia seorang je pakai serban. Faham tak faham? Dia hak pakai serban rupanya dia paling tolol sekali dalam memahami larang dan suruhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kita ni tuan-tuan. Allah dia siapa nganyung gitu terhadap hukum. Kalau sebut makruh tahrim, boleh buat tak boleh buat? Tak boleh buat. Siapa yang makruh itu Allah benci. Dan makruh tahrim maknanya dekat pada haram. Itu fatwa hari ni. Boleh faham ya? Hadirin dikasihi Allah. Bini nombor 1 benci dia buat balik, bini nombor 2 tak jumpa sampai kali ni. Sebab apa? Makruh. Dia faham maksud makruh tu akan bertengkar. Boleh faham? Maka dia tak pernah pun pertemukan dua orang bini dia. Tapi dengan Tuhan yang ada neraka, dia tak berasa takut. Faham tak faham? Bini dia ada apa? Kuasa tangan dia membeci-beci, aku ceram saja, betul-betul. Tapi Tuhan memiliki neraka yang sangat dahsyat. Dia buat dak erti, dia boleh nganyi lagi pada hukum hakam Allah SWT. Qais bin Sabit, dia dengar ayat tu. Apakah ayat tu turun pada dia? Dia. Tetapi disebabkan suara dia tinggi, dia berasa Allah sedang menegurnya secara langsung melalui wahyu Jibril ini. Bacalah suratul Hujurat balik malam ni tuan-tuan. Baca surah Al-Hujurat, ayatnya pendek saja, tak panjang tuan-tuan. Baca surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ni special. Hampir setiap ayatnya mempunyai asbabun nuzul. Baca. Dan surah ini dikenali sebagai suratul akhlaq kerana seluruh ayatnya menegur perilaku para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Bacalah hadirin dikasihi Allah, surah Al-Hujurat memberi maksud dinding ataupun hijab atau bilik-bilik, kan? Kerana akhlak dalam berhubung dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, kan kita raya ni tetamu mari lelaki bini tu bi akak air ni sisi baju kurung. Boleh faham tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Maka bacalah surah Al-Hujurat, kita akan faham hukum ini tuan-tuan. Anak waktu biar ni sisi dengan baju, pakai t-shirt pula tu satu Malaysia. Dah lah t-shirt satu Malaysia. Boleh faham tak? Dengan aurahnya, dengan nombor yang sangat menggelikan. Tersalah sebut. Kan? Dengan maaf tuan-tuan. Hadirin ni nak sebut ni. Maka kes pun tak mari masjid. Maka Nabi mari masjid. Nabi perasan tak ada seorang sahabat kita. Kita pernah perasan? Kadang-kadang perasan betul tak? Tapi apa buat? Tak ada tindakan, betul kan? Bila Nabi perasan tak ada, Nabi terus memerintah sahabat pergi cari Qais bin Sabit. Itu peranan. Tapi hari ni kita tak sampai tahap tu. Betul tak? Batu saya sebut tadi, mesyuarat nak beli van jenazah lebih utama daripada mesyuarat. Macam mana nak panggil haji ni seorang? Mari seorang. Belum faham tak? Sebab haji ni, dia suka pergi semayang Masjidil Haram. Belum faham tak? Umrah bulan puasa, duduk di Mekah.
Lepas bulan puasa ada pula di umrah. Umrah sama. Apa saja kerap di umrah ni? Seronok dia. Habis surah kat rumah. Surah kat rumah. Bau politik kuat. Celaka tu. Bukankah Masjidil Haram itu adalah tempat bertembungnya politik? Sehingga Allah Ta'ala mengarahkan Nabi membunuh seluruh warganya dalam Quran. Satu ketika dulu. Betul kan? Wa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, kata Allah. Apabila tamat bulan-bulan yang haram ini, wahai Muhammad, engkau bunuhlah semua warga musyrik yang ada Mekah ni, kat mana saja menjumpa. Ekstrim dah ayat tu. Ekstrim tak? Sebab apa ni? Berlaku pertembungan politik yang sangat dahsyat. Mana? Baitullahi Al-Haram. Sampai Nabi mengatur pelbagai peperangan. Untuk apa? Menguasai balik Masjidil Haram. Faham tak? Tak clear mana? Tiba-tiba dia suka pergi semayang Masjidil Haram. Benda yang paling dia benci ialah politik. Cerdik ke bodoh? Payah nak jawab tu dah. Jawapan paling baik, dia tak tahu apa-apa. Ada orang kata jangan menuduh tu dah. Boleh jadi dia tak tahu apa-apa. Boleh faham? Ni masalah tu. Sebab dia suka pergi dengar khutbah Masjidil Haram yang dia tak faham sepatah haram. Khutbah surah Ukhuwah tak suka dengar. Siapa tidur? Masjidil Haram dia tidur tak, tapi tetap dia akan bangun. Kat mana? Ibadallah. Tu imam Masjidil Haram pun sebut kalimah sama dengan surah ni sebut. Tidak. Siapa satu masa ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nada dia tinggi sikit. Kat kita sini pelan ni. Ibadallah, innallaha ya'muru. Maknanya hebat sini lagi. Pelan pun bangun juga. Kan tuan-tuan. Dengan mahal kan. Itu bukan sindir tu kata sungguh. Ni masalah. Jadi mengapa kita tak cari satu jalan nak ajak dia mari surah? Satu benda besar. Dan ada orang lagi menarik. Dia infak duit dia banyak ke surah tu, tapi dia pun tak mari surah juga. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Lagi surah. Saya pergi sebuah dekat Ceras. Ustaz tahu tu berapa hak tulisan Asmaul Husna dengan ayat Quran ditulis tepi ni. Ada seorang kaya memberi sejumlah RM2 juta cash. Mengarah ke AJK, saya nak tulis ayat Quran. Maka AJK pun carilah ahli seni-seni yang hebat, pakat tulis ayat Quran. Tulis mana? Situ atas. Orang Terengganu kata, menata mana masuk nak baca situ. Quran hak duduk atas rak pun tak baca. Boleh faham? Lepas pula tu hak duduk situ, tahu tak kat mana mula ayat tu? Saya tanya Masjid Asy-Syarif Meru. Dia tulis ayat Quran tu kat kubah tu, lagi dahsyat tu dah. Saya terpandang ayat Quran. Saya pun tanya Nazir. Nazir tak tahu start kat mana. Tanya Imam. Imam pun tak tahu juga start kat mana. Imam hak hafiz pun tak tahu start kat mana. Sebab apa? Bukan dia tak boleh baca, boleh faham? Sebab kha yang telah menutup ayat Al-Quran itu. Seni yang menutup Al-Quran. Siapa tak boleh baca? Sudah. Lepas tu surah apa? Tak tahu. Tak tahu. Quran diturunkan untuk peringat. Akhirnya peringat ke tak? Tak peringat, tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah. Ini berlaku ini di zaman kita. Wal'iyadzubillah. Masa nak habis dah ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada kita, ucapan siapa lebih baik daripada ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pujuk orang kata. Ini berita yang mengembirakan kita. Akhirnya Allah tutup cerita ni dan saya tak panjang lagi, cuma nak tinggal baca terjemah sahaja. Boleh faham? Dua ayat berikutnya ni supaya kita faham ayat kita baca 122 tadi. Lepas Allah sebut begitu, Allah pun kata, laisa bi amaniyikum wala bi amaniyi ahlil kitab wala amaniyi ahlil kitab. Muhammad, semua ini bukan kerana angan-angan dan cita-cita kamu, dan bukan juga kerana angan-angan dan cita-cita ahlul kitab.
Benda dosa, benda pahala ni bukan sebab kita. Boleh faham? Dia adalah sebab pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Pahala ni adalah pemberian Allah, bukan angan-angan kita. Maknanya dia pasti, bukan satu benda yang terawal-awal. Boleh faham tak? Manifesto, cita-cita. Dia hanya angan-angan. Allah kata bukan. May ya'mal su'a, siapa buat jahat, yujza bihi, aku akan beri balasan pada dia. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, maka pada ketika itu dia tak akan dapati lagi Allah sebagai penolong. Allah ingat tu, kalau buat jahat aku akan hukum dan dia tak akan dapati Allah sebagai penolong lagi. Lalu Allah tutup ayat ni, wa may ya'mal minas solihat, dan siapa yang melakukan amalan soleh. Ulang sekali lagi, boleh tak? Min zakarin au untha, lelaki kah dia atau perempuan kah dia. Puasa ni banyak orang tak pergi tarawih, betul tak? Maka ada orang perempuan tanya soalan, macam mana kami tak semayang tarawih, habis kamu bangun pukul 4 pagi untuk memasak sahur, bukan pahala? Dia faham balik. Dia memasak untuk suami dan anak-anak dia berbuka, bukan pahala? Ada orang dia usaha juga beri sebutir kurma sebagai nak dapat pahala. Tapi dia lupa bahawa suami dia yang susah payah balik kerja ni sampai peringkat tak sempat nak buka puasa on time, maka dia bersusah payah untuk siap. Siapa-siapa ada dah juadah tu. Boleh faham? Mulia tak bini lagi ni? Mulia tak? Mulia. Tapi ramai isteri tak berasa mulia. Yang dia rasa mulia bila dia beri sekilo beras pada orang miskin. Ni bahaya kita. Kita faham agama ikut Facebook atau ikut viral. Betul. Jangan faham agama melalui viral. Fahamlah agama melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Bila viral mampu kerat. Subhan tadi tarawih jamu, boleh faham tak? Nabi kata 4. Jadi kalau 8, 2 kali berhenti, dia bukan tarawih. Tarawih kena 3 kali berhenti dan ke atas. Oleh itu tarawih yang diterima ialah 20. Habisnya pegawai Jais semayang tarawih di masjid 20, 8 rakaat balik juga. 8 rakaat balik juga dia tu dah. Padahal mereka yang mewartakan semayang 20 rakaat. Kenapa ni? Viral. Jangan viral gitu. Agama mesti dipelajari. Batu satu ayat daripada Quran kata Nabi dipelajari dalam satu hari itu lebih baik daripada 100 rakaat. Sekarang kita dah belajar 3 ayat malam ni. Rika pula surah Ali Imran hak puasa baru ni. Boleh faham? 2 ayat dan 5 ayat. Agak-agak banyak mana dah pahala kalau nak kira. Boleh faham? Maka hak masa sepatut berhenti pukul 9, berhenti 9.20, pahala pula. Betul tak? Kan saja nak berhenti dah ni kan. Berhenti. Sebab apa ni? Nak suruh yakin janji Allah Subhanahu wa taala. Habis dah, maka Allah Subhanahu wa taala kata, lelakikah perempuankah yang melakukan amalan yang baik itu wa huwa mu'minun, syarat dia, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ni banyak orang kafir puasa. Betul kan? Waktu ada Facebook puasa, Mak Saleh daripada UK mari puasa sebulan. Siap dia rakam buka, bangun nyawa pula, lepas tu pergi bazar Ramadan, pergi pula masjid Bukit Jelutong, boleh faham? Jumpa tu imam, apakah itu Lailatul Qadar? Tanya pula dia. Kita hak Melayu dengan Lailatul Qadar bodoh. Hak kafir ni kita tanya, berapa 10 malam terakhir masjid jadi meriah? Kafir ni kita tanya. Dia tak tahu. Lalu bila habis puasa apa ni apa? Mak Saleh UK ni kata, saya faham satu benda. Bulan puasa mendidik orang jadi baik. Dia pula pandai. Betul tak? Kita
Terus bulan Syawal tak mari surga. Memang kita tak curi selipar orang. Boleh faham tak? Hak tersalah pakai bulan puasa baru ni balik rumah mari atas mula baiknya, betul tak? Tapi di atas selipar dia pun start kereta balik pula. Apa tak maya Isa sekali? Sebab niat dia hanya hantar selipar takut masuk neraka. Boleh faham? Allah. Baik sungguh, betul tak? Ni kata ni salah faham agama. Dia diingat tak curi ada masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Maka oleh itu Allah Ta'ala kata dengan syarat dia beriman, Allah pun tutup, faulaika, orang-orang itu kata Allah, yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam syurga, wala yuzlamuna nakira, dia tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan 3 ayat 122, 123, 124 suratul Nisa ini untuk menutup tazkirah Ramadan kita baru ni. Hak kita baca dalam Ramadan ayat Ali Imran 133 tadi, malam ni kita dapati rupanya memang betul kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, mudah-mudahan sekali lagi saya mengharapkan kuliah ini memberi nasihat kepada diri saya sendiri dan seluruh yang hadir agar kita tahu Allah Ta'ala tak pernah menipu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhan yang rahmatnya betul, maghfirahnya betul, syurganya adalah betul, nerakanya adalah betul. Maka sebab tu Allah ulang dalam suratul Rahman, dengan nikmat apa lagi yang kamu nak dustai Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang. Yakinlah apa yang kita buat telah pun berbayar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat luas pembayarannya dengan nama nikmat, yakni hidup di dalam syurga Allah dengan redha dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Cukup setakat ni dulu. InsyaAllah bulan depan kita balik pada kitab kita, beriman kepada Rasul alaihimus salatu wassalam, yang menjadi rukun daripada rukun iman kita. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuman mubaraka wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.